Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 3. Apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat, bersemangat dan terbaik. Pagi ini kamu akan bersama dengan cikgu dalam program Mentor Menti kali yang ke-3. Okey. Perjumpaan kali pertama dan kali kedua yang lepas, kita adakan di sekolah bersama mentor kamu masing-masing. Tapi pada kali ini, program ini kita adakan secara dalam talian yang akan dikendalikan oleh Cikgu Yus. Okey? Dah rindu mentor kamu? Tak apa. Buka sekolah nanti, kamu akan berjumpa semula dengan mentor kamu. Okey. Hari ini, tajuk program kita ialah keluargaku. Keluargaku. Bukan keluarga kawan awak, bukan keluarga orang lain, tetapi keluargaku. Maksudnya keluarga awak sendiri. Okey. Hari ini kita akan membincangkan tentang peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, berapa orangkah ahli dalam keluarga awak? Berapa ya? Berapa ya cikgu? Alamak. Ahli keluarga maksudnya adik-beradik awak ditambah dengan ibu dan bapa. Contoh, adik-beradik awak ada 5 orang. Campur dengan awak lah, 5 orang. Jadi, ahli keluarga awak ialah 5 orang ditambah dengan ayah dan ibu. Jadi, berapa orang? 7 orang sahaja. Okey? Jadi, bila orang tanya berapakah ahli keluarga awak? Jawapannya ialah 7 orang. Ini contoh. Ahli keluarga hanya ibu bapa dan adik-beradik sahaja. Tidak termasuk sepupu ke, makcik ke, pakcik ke, atuk, nenek, tak termasuk. Hanya ahli keluarga sendiri sahaja, iaitu terdiri daripada ayah, ibu dan adik-beradik. Kalau awak seorang je dalam keluarga awak, saya nak tunggal cikgu. Jadi awak seorang tambah dengan ayah dan ibu, jadi ahli keluarga awak adalah 3 orang. Okey, faham? Okey, sekarang kita akan ceritakan tentang peranan dan tanggungjawab setiap ahli keluarga. Kita mulakan dengan peranan seorang ayah. Okey. Ayah. Apa peranan seorang ayah ya? Ayah ialah ketua keluarga. Dalam keluarga awak yang cikgu ceritakan tadi, ketua keluarga adalah ayah. Ayah atau bapa. Tak kisahlah awak panggil ayah awak tu ayah ke, papa ke, daddy ke, abi ke, walid ke. Mereka ialah ketua keluarga. Okey. Ketua keluarga ni selalunya yang akan mencorakkan keluarga tu apa hala tuju mereka. Ayah inilah yang akan didik ibu dan anak-anak sekalian. Dan selain daripada tu, tugas utama ayah ialah mencari rezeki untuk keluarga. Okey, boleh faham? Ayah ialah ketua keluarga. Ayah juga mencari rezeki untuk ahli keluarga. Ayah yang kena sediakan tempat tinggal, pakaian, makan minum ahli keluarga semua. Okey? Kemudian tugas ayah juga ialah mendidik ibu serta anak-anak semua. Okey? Okey, itu tugas ayah. Peranan seorang ayah, tanggungjawab seorang ayah. Kemudian kita pergi kepada peranan yang kedua, iaitu ibu. Ibu.
Ada orang panggil ibu, ada orang panggil emak, ada orang panggil mak, ada orang panggil mama, ada orang panggil mami, ada orang panggil apa lagi? Umi. Macam-macam panggilan. Tetapi mereka itu walaupun macam-macam panggilan, mereka adalah ibu. Okey? Apa pula tugas seorang ibu? Tugas seorang ibu ialah membantu ayah dalam mendidik anak-anak. Okey, kalau ayah tiada kat rumah, ayah keluar bekerja, ibulah yang akan mengambil alih tugas di rumah. Okey? Contoh awak nak keluar pergi mana-mana. Kalau ayah tak ada, mesti minta izin daripada ibu. Jangan main redah keluar. Ayah tak adalah, keluar je lah. Tak boleh. Mesti minta izin daripada ibu. Kalau ayah tiada kat rumah, tanggungjawab yang ayah tadi diperturunkan kepada ibu. Sebab itulah tugas ibu ialah membantu ayah. Okey? Jadi, anak-anak kalau ayah tak ada kat rumah, mesti dengar cakap ibu. Okey? Faham? Okey, yang seterusnya. Kalau ni, cerita ni kalau ada ramai adik-beradik. Selepas ibu, ada kakak ataupun abang. Tugas apa pula tugas abang dan kakak ni? Tugas abang dan kakak membantu ibu pula. Tugas abang dan kakak ialah membantu ibu. Kalau ibu perlukan pertolongan, kakak dan abang inilah yang kena bantu ibu. Dalam mendidik adik-adik, abang dan kakak ni kena tunjukkan contoh yang terbaik kepada adik-adik. Barulah adik-adik ni sikapnya pun baik seperti didikan yang telah diajar oleh ayah. Ayah dah cakap dah. Macam ni, masuk je waktu solat, pergi solat. Jadi bila ayah tak ada, ibu pun cakap macam tu juga. Sebab apa? Sebab ayah yang cakap macam tu. Bila ibu tiada, kakak dan abang ni kena tegur adik-adik dia. Apabila masuk waktu solat, mesti pastikan adik-adiknya pergi solat tepat pada waktunya. Macam tu. Itu contoh. Okey? Jadi, peranan abang atau kakak ni hampir samalah dengan ibu tadi. Jadi, seorang adik perlu juga menghormati ibu seorang adik perlu menghormati abang dan kakak. Okey? Dan seterusnya tugas seorang adik. Adik, apa pula tugas seorang adik? Adik ni mesti menurut didikan yang telah diberikan oleh abang dan kakak tadi. Jangan dekat rumah asyik nak bergaduh je dengan abang. Tak boleh macam tu. Kalau abang kata, adik, ibu kata pukul 3 kena baca buku, kena siapkan homework. Jadi, adik kena ikut cakap abang atau kakak tadi. Kerana mereka hanya apa? Hanya mengikut arahan daripada ibu tadi. Okey, jadi boleh faham tak ni? Boleh tak? Cikgu harap semua murid dapat faham peranan dan tanggungjawab setiap ahli dalam keluarga. Okey, barulah keluarga kita boleh hidup dalam keadaan harmoni. Okey, itu yang kita nak. Bila keluarga kita dalam keadaan harmoni, keluarga kita bahagia, kita pun akan bahagia. Apabila semua orang tahu tugas dan peranan masing-masing, barulah terbentuknya keluarga yang bahagia. Okey? Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sebelum cikgu berundur diri, cikgu ada satu tugasan kepada awak semua. Okey? Tugas awak ialah tak susah pun, senang sahaja. Okey, cikgu nak awak buat salah silah keluarga awak
bermula dengan ayah dan ibu. Okey? Ayah dan ibu. Tulis nama ayah apa, ibu nama apa, kemudian turun ke bawah. Kemudian lukis garisan berapa adik-beradik awak. Jadi awak senaraikan semua adik-beradik awak. Kalau awak ada 3 orang kakak, tulis 3 orang kakak. Kemudian saya. Kemudian adik, kalau ada adik lah. Kalau awak seorang saja, lepas ayah dan ibu, turun ke bawah. Tulislah saya. Siapa nama saya? Macam tu. Macam sebelum ni, awak ada belajar organisasi sekolah kan? Macam tu juga cikgu nak awak lukis salah silah keluarga awak. Dimulai dengan ayah dan ibu, terus kepada adik-beradik. Itu sahaja. Ataupun kalau anda tak nak buat macam tu, tak nak buat garisan salah silah keluarga, awak juga boleh lukis. Lukis gambar keluarga awak. Tapi kena cukup semua ahli. Kalau awak ada 3 orang beradik, awak lukis adik-beradik awak, kemudian lukis ayah, lukis ibu. Kemudian nyatakan ayah, ibu. Ayah nama apa, ibu nama apa, adik-beradik awak nama apa. Itu sahaja. Kemudian hantar gambar tersebut pada Cikgu Yus melalui link Telegram yang cikgu berikan nanti. Okey, itu sahaja perkongsian program Mentor Menti pada kali ini. Sekian, terima kasih.